Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Ismail paling menang besar dalam MOU, kata penganalisis. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob adalah orang yang paling menang besar hasil perjanjian persefahaman MOU dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH, memandangkan beliau akan kekal berkuasa sekurang-kurangnya sehingga Julai tahun depan, kata penganalisis. Oh Sun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, Ismail memanfaatkan atau memilih PH untuk menangani punca ketidakstabilan dan dalam pentadbirannya di bawah gabungan Perikatan Nasional yang mungkin menarik sokongan terhadapnya seperti mereka yang berada dalam Bersatu dan kelompok bersama Ahmad Zahid Hamidi dalam UMNO. Katanya pembangkang pula semata-mata ingin mendapatkan apa sahaja yang boleh dan menerima perkara itu kerana sedar mereka tidak mungkin akan kembali berkuasa dalam masa terdekat. Saya rasa PH tahu ia agak sukar untuk mereka kembali berkuasa. Oleh itu mereka mungkin cuba untuk berusaha melakukan sebanyak mana transformasi yang boleh daripada kerajaan sekarang, kata Oh kepada FMT. Pepatah Hokkien menyebut jika tiada ikan, udang pun boleh. Maksudnya, jika anda tidak mendapat apa yang diidamkan, mendapat sedikit transformasi juga sudah cukup baik. Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya bersetuju dengan pandangan itu sambil menjelaskan bahawa Ismail ingin mendapatkan manfaat yang sebanyak mungkin daripada MOU berkenan dan kini kedudukannya sebagai Perdana Menteri dianggap selamat serta tidak diancam oleh mana-mana kuasa dalaman atau luar. Ini boleh memberinya peluang membuat strategi politik untuk berkuasa dalam partinya sendiri, katanya. Bagaimanapun, bekas ahli akademik Azmi Hassan merasakan MOU itu akan lebih memberi kelebihan kepada PH, memandangkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim telah mengatakan ia tidak bermaksud mereka wajib menyokong bajet 2022 yang dibentangkan kerajaan. Azmi turut memetik kenyataan Anwar bahawa pembangkang harus menyertai jawatan kuasa yang merangka bajet sebagai timbal balas atas sokongan mereka. Jika PH telah berjanji untuk tidak mempersoalkan keabsahan kerajaan, barulah MOU itu boleh dikatakan sebagai memberi manfaat kepada Ismail, tetapi ini tidak dinyatakan, katanya. Azmi berkata, mereka terlepas salah satu peluang besar dalam MOU itu, yaitu untuk meluluskan akta sumbangan politik. Persoalan mengenai dana pembiayaan parti-parti politik ini sepatutnya dibangkitkan kerana ia juga sama penting dengan akta anti lompat parti. Ia mungkin menghalang campur tangan pihak ketiga dalam pilihan raya demokratik kita, katanya. Awang menyatakan beberapa kekurangan dari segi perincian dalam cadangan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963. Apabila tiada perincian, ini mungkin dikatakan sebagai terlepas peluang dalam isu hak rakyat Sabah dan Sarawak, katanya. Manakala Oh turut mempersoalkan transformasi yang kurang jelas terhadap badan kehakiman. Apa sebenarnya cadangan mereka dalam banyak perkara? Ia terdapat perincian tetapi tidak banyak mengenai perjanjian Malaysia atau kebebasan badan kehakiman. Katanya, dia juga berharap untuk melihat cadangan mengenai kebebasan peguam negara dan beberapa badan serta agensi lain seperti LHDN, SPRM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan supaya ia tidak digunakan sebagai alat politik. MOU transformasi dalam kestabilan politik itu merangkumi 6 bidang utama yang ditandatangani oleh Ismail dan pemimpin PH, terdiri daripada Presiden PKR Anwar, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden APCO Wilfred Madius Tangau. Ia bertujuan untuk mewujudkan kestabilan politik bagi menangani pandemik COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Dipetik dari FMT. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.